Minta maaf. Terima kasih ke atas peluang yang telah diberikan kepada Bukit Bendera. Jadi saya akan teruskan pembahasan. Dalam kita mendekati tahun 2025, iaitu apabila Malaysia diberikan penghormatan untuk mempengerusikan ASEAN, adalah penting untuk merenung kepentingan blok serantau ini. Jadi persoalan-persoalan tentu timbul seiring perjalanan kita menjadi pengerusi ASEAN. Pertama, apakah langkah-langkah khusus yang diambil untuk memperkasa infrastruktur Malaysia bagi menampung peningkatan aktiviti ekonomi yang bakal dibawa oleh pengerusian ASEAN? Jadi merujuk kepada butiran 06-0200, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit untuk ASEAN 2025. Namun, persoalannya apakah yang termasuk dalam jumlah tersebut? Dalam pada itu, merujuk juga kepada butiran 03011, iaitu perancangan dasar yang telah diperuntukkan. Tetapi dari segi penjadaran dasar, apakah langkah yang sedang dilaksanakan untuk memastikan dasar negara Malaysia selaras dengan strategi ekonomi dan juga keselamatan ASEAN yang lebih luas? Jadi secara keseluruhannya berhubung dengan 02000 iaitu hubungan diplomasi dan kerjasama pelbagai hala, juga Sekretariat Kebangsaan ASEAN, apakah sebenarnya peranan mereka? Sebab hubungan dua hala dalam ASEAN adalah penting untuk memupuk persekitaran yang kondusif untuk kemakmuran ekonomi. Jadi persiapan ke arah menjadi pengerusi ASEAN ini adalah besar. Jadi Malaysia pun sudah berusaha untuk mengukuhkan infrastruktur, meningkatkan hubungan diplomatik dan juga memastikan dasar ekonomi kita sejajar dengan matlamat serantau ASEAN. Jadi ini bukan sahaja akan mempersediakan kita sebagai pengerusi tetapi juga membuka jalan untuk faedah jangka masa panjang yang akan berterus selepas tahun 2025. Jadi elemen utama persediaan kita melibatkan menangani jurang digital dalam ASEAN, iaitu satu inisiatif yang diminati oleh negara ini. Jadi sebagai pengerusi, kita akan menyokong keterangkuman digital bertujuan untuk merapatkan jurang dan juga mewujudkan landscape yang lebih saksama di serantau ASEAN. Jadi melabur dalam pembangunan mampan adalah salah satu keutamaan. Malaysia komited untuk memimpin ASEAN ke arah inisiatif yang lebih hijau. Jadi menekankan kepentingan pemeliharaan alam sekitar di samping pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menjanjikan untuk pembukaan industri hijau yang baru dan juga peluang pekerjaan. Jadi meletakkan Malaysia di tengah-tengah revolusi hijau dalam ASEAN. Jadi soalan lain yang ingin saya tanya adalah bagaimana Malaysia berusaha untuk mengukuhkan hubungan diplomatiknya dengan anggota-anggota ASEAN yang lain untuk memastikan pengerusian dijadikan yang lebih lancar dan juga berkesan. Jadi ikutkan dengan model Schengen Kesatuan Eropah yang merupakan satu contoh mobiliti serantau yang menawarkan pelbagai peluang kepada negara-negara ASEAN dan juga adaptasi model yang sama boleh menunjukkan satu peningkatan yang ketara dalam pelancongan, rentas serantau dan juga sekaligus dapat membawa kepada tenaga kerja yang lebih dinamik dan profesional. Jadi, dalam peranan kita sebagai pengerusi, Malaysia juga akan berusaha untuk meningkatkan ketersambungan baik fizikal dan juga digital dalam kalangan anggota ASEAN, memupuk komuniti yang lebih bersepadu yang boleh menggerakkan barangan, perkhidmatan dan juga maklumat yang cekap. Jadi melihat kembali kepada kelemahan sebelum ini, seperti kemajuan perlahan dan sebagainya dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN dan juga kebimbangan terhadap layanan pekerja dan sebagainya, bagaimanakah ASEAN boleh berusaha untuk memastikan inisiatif yang lebih berkesan pada masa yang depan? Jadi dalam hal ini kita mempertimbangkan lebih peranan Sekretariat ASEAN dalam semua ini, iaitu penyelarasan, sokongan pentadbir dan juga usaha pelaksanaan dasar mereka yang penting.
Jadi Sekretariat memastikan inisiatif dan juga arahan yang dipersetujui oleh pemimpin ASEAN dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dengan persoalan ini, kita dapat menantikan pandangan-pandangan dan juga persiapan Malaysia untuk ke arah mempengurusikan ASEAN bagi tahun 2025. Jadi dengan ini, terima kasih dan Bukit Bendera, terima kasih. Terima kasih.